السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara berkahwin bersama Hari Syarudin, ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada ayat yang ke-146 daripada surah As-Saffat, dan berikutnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Sadaqallahul azim. Dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pokok dari jenis labu, dan kami utuskannya kepada 100,000 orang ataupun lebih. Lalu mereka beriman, kerana itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ikut tafsiran para ulama, sebagai contohnya dalam tafsir Jarir Tabari, satu riwayat daripada Ibn Abi Hatim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa ketika dalam perut ikan, Nabi Yunus pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang masyhur yang telah kita pelajari dalam surah Al-Anbiya yang lalu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya dengan Engkau. Maha suci Engkau, semuanya termasuk di kalangan orang-orang yang berbuat aniaya. Jadi doa tersebut telah pun mengikuti Arash. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, ini satu suara yang lemah tetapi jelas, datang dari satu tempat yang jauh lagi asing. Lantas Allah SWT telah berfirman, tidakkah kalian tahu daripada mana suara ini datang? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, suara siapakah itu? Allah berfirman, hamba-Ku Yunus. Mereka berkata, hamba-Mu ya Allah Yunus, yang amalannya sentiasa diterima dan doanya dimakbulkan. Wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau mengasihinya disebabkan apa yang telah dilakukan waktu ia lapang dahulu? Sudikah Engkau menyelamatkannya waktu dalam bencana seperti sekarang ini, Allah? Lalu Allah berfirman, benar, diperintahkan ikan itu untuk mengeluarkan Yunus ke satu daerah yang tandus. Jadi dengan sebab itu Allah gambarkan fanabadhnahu. Nabadha ni maknanya lemparkan. Bil ara, ke satu tempat yang tandus. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah tanah yang tidak ada pokok padanya, tak ada sebarang bangunan. Wahwa saqim, dalam keadaan dia sakit, lemah badannya, sekian lama dia tidak dapat makan makanan yang sepatut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allah firman lagi, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, kami tumbuhkan untuknya sepohon pokok dari labu. Jadi itu sebab kita telah jelaskan melalui penjelasan para ulama yang ramai, sebagai contohnya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, tentang kelebihan makan labu. Pokok ni tumbuh cepat, daunnya pun boleh dimakan, buahnya pun boleh dimakan. Bahkan setengah mereka mengatakan dia tidak akan didatangi oleh lalat. Boleh dimakan buah dengan kulitnya sekaligus. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi kita dapat lihat hadis yang sahih ini riwayat Imam Bukhari, bahawa Rasulullah SAW suka makan labu. Bahkan dalam satu keadaan Nabi makan buah labu ni, begitu banyak sekali. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun, kemudian kami utuskannya kepada 100,000 orang ataupun lebih. Setelah keluar dari perut ikan ni, maka Nabi Yunus diperintahkan untuk kembali kepada kaumnya yang dahulu beliau berdakwah kepada mereka, dan dapati mereka semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah di sini aw yazidun, Makhul berkata bahawa jumlah mereka ni lebih daripada 100,000 orang. Ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Kalau kita perhatikan dalam tafsir Durrul Mansur oleh Imam Asyuti sebagai contohnya, yang dimaksudkan dengan yazidun ni sama ada 20,000 sehingga berikutnya kepada 30,000.
Ikut riwayat yang berbeza-beza daripada Ibn Abi Dunya dalam Kitabul Uqubat, itu Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maksud yaziduni adalah bid'a wa 30 alfan, mungkin 30,000 lebih. Daripada Ubay bin Ka'ab pula, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, hadis ini Tirmizi, Ibn Jarir, Ibn Munzir, Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawai, daripada Ubay bin Ka'ab, bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa kena maksudkan dengan yazidun? Nabi telah menjawab, yaziduna 20 alfan, melebihi 20,000. Jadi maknanya kaum Nabi Yunus ini kesemuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah riwayat lain mengatakan bahawa jumlah ini bertambah berikutan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang keturunan Nabi Ishaq, Bani Israel yang turut berada di kawasan ini. Maka mereka juga beriman kepada putusan Nabi Yunus. Padahal putusan seorang Nabi pada waktu itu adalah khas kepada kaum yang tertentu, tapi nampaknya mereka juga duduk di kawasan yang telah kita gambarkan ini berdekatan dengan Sungai Dijlah. Maka mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti umat yang duduk bersama dengan mereka itu, ataupun yang berpindah ke situ, mereka pun beriman kepada Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Khususnya rahmati dan dikasihi sekalian, kata Ibn Jarir, sebahagian daripada para ulama bahasa dalam kota Basrah yang biasanya bercakap dengan bahasa Arab, mereka mengatakan bahawa lebih daripada 70,000 orang, 170,000 orang. Allahu a'lam, tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi sekalian. Kerana perkataan aw ini dalam bahasa Arab merujuk kepada lebih. Itu sebab kita dapat perhatikan mesti surah Al-Baqarah sebagai contoh. Allah SWT berfirman, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Maknanya aw di sini merujuk kepada lebih. Itu juga kita lihat dalam surah An-Nisa, Allah SWT menjelaskan, "Idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah." Tengok perkataan aw digunakan di sini. Tiba-tiba sebahagian daripada mereka, iaitu golongan munafiqun, takut kepada manusia seperti takutnya mereka kepada Allah, bahkan lebih daripada takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi aw dalam konteks ayat ini nampaknya digunakan dengan maksud lebih. Jadi aw yazidun ni merujuk pada lebih daripada 100,000, 120, 130 atau 170 dan riwayat yang berbeza-beza. Kerana ini dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir menjadi Tabari, tafsir Ibn Atiyah Al-Andalusi, begitu tafsir Ad-Dur Mansur oleh Al-Imam As-Suyuti. Fa'amanu, lalu mereka telah beriman, famatta'nahum ila hin, kami anugerahkan kenikmatan hidup mereka sampailah kepada waktu yang tertentu. Ini samalah dengan firman Allah SWT dalam surah Yunus, "Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzaban khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Dan mengapa pula tidak ada penduduk satu tempat yang beriman lalu imannya itu manfaat kepada mereka selain daripada kaum Yunus? Dan kalau mereka itu kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampailah kepada waktu yang tertentu. Sungguh-sungguh dalam hati dan dikasih sekalian, demikianlah dapat kita lihat pelajaran yang penting Nabi Yunus ini, perkara yang diajar oleh Allah SWT kepada kita. Janganlah lupa pada Allah SWT. Ingatlah Allah waktu kau senang, nanti Allah akan ingat kamu sentiasa. Dalam hadis Rasul yang kita hafal, ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah waktu kau lapang, nescaya dia akan mengingatimu waktu kau kesulitan. Dan sebelum itu kita lihat Allah gambarkan salamlah annahu kana minal muslimin. Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingati Allah. Dan kuliah-kuliah yang terdahulu pun kita dah bawa kisah bagaimana contohnya Daud bin Yaqub As-Sulami, seorang menteri yang hidup menasihati khalifah yang namanya Al-Mahdi. Dia dipenjarakan, kemudian dibebaskan pada zaman Ar-Rashid. Khalifah yang datang 2 orang selepas itu, kerana Harun Ar-Rashid teringat kebaikannya waktu Harun Ar-Rashid masih lagi anak-anak kecil, didokong olehnya. Tengok manfaatnya kebaikan yang kita buat waktu kita sedang susah dan perang. Kerana Allah ni Maha Adil. Tak semua benda itu dibalas di akhirat, kadang-kadang dibalas di dunia. Orang derhaka kepada ibu bapa, begitu juga dibalas sayang di dunia lagi, yang kehidupan yang susah dan sempit. Anak-anaknya pun derhaka pula kepadanya, kan dia derhaka kepada ayah ibunya sendiri. Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Memanglah dunia ni bukan darul jaza, ia merupakan darul ibtila. Tetapi Allah ni Maha Kaya, kadang-kadang dia nak menyukakan hati hambanya. Di dunia lagi dia dapat satu balasan baik kerana kebaikan yang dibuat, sebelum dia dapat kebaikan itu dibalas berlipat ganda lagi di akhirat.
Kita masuk kepada ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaftihim alirabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah bagi Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Atau bahkan apakah kami ciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka pula mempunyai saksi? Ikhwatibillah muslimin ini menikah. Ayat-ayat yang lepas menguraikan sedikit sekelumit kisah dari 6 orang Nabi yang diutus Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyas, Lut dan Yunus alaihi wassalatu wassalam. Umat mereka semuanya dibinasakan oleh Allah SWT kerana bersekutukannya, menolak kehadirannya, kecuali lah kaum Nabi Yunus yang telah kita ceritakan sebelum ini derhaka tapi akhirnya mereka beriman. Jadi kaum musyrikin Mekah diharap dengan adanya ayat seperti ini menarik perhatian mereka. Kerana daripada huraian tersebut Nabi Muhammad SAW diperintahkan bahawa jika demikian itu halnya, maka tanyakan kepada mereka, iaitu orang-orang musyrikin, apakah bagi Tuhanmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, iaitu Allah SWT yang Maha Esa itu anak-anak perempuan, sedangkan untuk mereka anak-anak lelaki? Sungguh ini merupakan pembahagian yang tidak adil, unfair. Yang mereka anggap baik mereka jadikan buat diri mereka, yang mereka anggap buruk mereka jadikan untuk Allah SWT. Kerana jangan lupa tuan-tuan, orang-orang Arab beranggapan anak perempuan itu membawa perkara tidak baik, kesialan. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Orang-orang musyrikin itu bila diberi berita gembira kelahiran anak, tiba-tiba yang dapat olehnya adalah anak perempuan, maka dia merasa malu, dia contengnya muka dia dengan Arab. Malu dia nak diconteng mukanya dengan Arab kerana merasa kehinaan kelahiran anak perempuan. Tiba-tiba dalam kes ini mereka mengatakan Allah SWT memiliki anak perempuan. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalaulah maksud kamu Allah itu adalah anak perempuan, siapa pula isteri bagi Allah? Ya azanillah, na'udzubillah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang-orang kafir ini mereka beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak. Siapa anak itu? Malaikat. Siapa pula ibunya? Daripada jin. Ditanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menempelak mereka ini, siapa pula yang menjadi ibu kepada malaikat itu? Jawapan mereka jin. Padahal akal yang sempurna tidak akan mengatakan genetik yang berbeza. Kalaulah ada genetik, tentu kalau Allah nak disamakan dengan makhluk. Ya Alhamdulillah. Dengar baik ayat ini tuan-tuan. Bahawa Abu Bakar bertanya kepada mereka, kalau betul diciptakan logik akal kamu menerima andaian satu dicipta daripada dua benda yang berbeza. Ikhwatibillah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi golongan musyrikun mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini memiliki anak-anak. Anak-anak ini para malaikat. Jadi ayat ini merakamkan kepercayaan golongan musyrikun yang menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat esa ni dengan 3 sifat buruk, tuan-tuan. Yang pertama, mereka mengatakan Allah ada anak. Kalaulah Allah ada anak, Allah memiliki jasmani macam manusia, kan? Jadi ini satu kepercayaan buruk yang tak masuk akal oleh musyrikun untuk menyamakan Allah dengan makhluk yang mempunyai badan. Yang kedua, kalau anak Allah ini perempuan, berarti mereka telah menisbahkan satu benda yang bersifat penghinaan pada anggapan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada penilaian mereka semua sedia maklum bahawa perempuan itu tidak baik. Anak perempuan itu tanda penghinaan, tidak akan mendatangkan sebarang hasil kepada keluarga sebagai contohnya. Lihat, akal mereka diperbodohkan oleh syaitan. Dan yang ketiga, keburukan yang dilihat ini bahawa Allah SWT ni mampu menjadikan anak. Malaikat itu menjadi anak-anaknya. Kalaulah Allah perlu pada anak, maknanya Allah perlu pada sokongan. Sebagaimana kita bila anak kita besar, kita selalu melihatnya, boleh tolong angkat buku, boleh tolong masak untuk kita, boleh tolong basuh baju, tolong sedia baju. Maka Allah begitu ke? Ini keburukan-keburukan yang dilabelkan dalam sepotong ayat yang kita dapat fahami. Begitu besar keburukan Allah SWT terhadap dakwaan palsu ini. Khawatirbillah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, memahami ayat Allah ini datang kepada kita keimanan. Nanti kita akan lanjutkan lagi pandangan para mufassirin terhadap ayat ini dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.